Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan sidang penonton di mana saja tuan-tuan puan-puan berada. Alhamdulillah pada bulan Ramadan pada kali ini kita berdoa dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat dan mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang bersama-sama kami pada siaran kali ini, kita bersama-sama pada siaran program Saujana Talk Ihya Ramadan. Yang mana pada kali ini tuan-tuan, kita akan berkongsi satu tajuk yang mana kita selalu dengar berkenaan dengan tajuk ini, iaitulah peristiwa Perang Badar ataupun peristiwa Badar Kubra. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sedia maklum tuan-tuan bahawasanya di antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini iaitulah peristiwa Perang Badar. Yang mana Perang Badar ini tuan-tuan kita maklum ia berlaku pada 17 Ramadan. Dan kita tahu kan 17 Ramadan ni merupakan tarikh yang biasanya kita akan menyambut satu program iaitulah Nuzulul Quran. Hari Al-Quran bersempena penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan selain nuzulul Quran, ia juga berlaku peristiwa Perang Badar Kubra. Tuan-tuan, Perang Badar ini kalau kita lihat asal mulanya ia berlaku di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkhabaran bahawasanya rombongan perniagaan Quraisy ini daripada Syam nak balik semula ke Mekah. Bila mana baginda Nabi kita tuan-tuan mendengar rombongan daripada Syam ini, Quraisy daripada Syam ingin pulang ke Mekah, maka baginda Nabi SAW telah mengumpulkan beberapa orang sahabatnya untuk menahan ataupun menghalang rombongan tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Asal mulanya Nabi kita menghalang mereka, ahli perniagaan tersebut bukanlah untuk berperang. Akan tetapi asal mula daripada peristiwa ini iaitulah untuk baginda Nabi SAW dan kaum muslimin ketika itu mengambil semula hak-hak mereka yang telah dirampas ataupun yang telah diambil oleh orang Quraisy ketika di Mekah. Jadi itu asal mulanya. Bukan Nabi kita ingin mencetuskan peperangan, tidak. Tetapi Nabi kita ingin mengambil semula hak-hak kaum muslimin, kaum muhajirin yang telah diambil oleh orang-orang Quraisy. Maka baginda Nabi pun membawa beberapa rombongan tuan-tuan cuba untuk menghalangi kaum Quraisy yang baru balik berniaga daripada Syam untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi tuan-tuan, rombongan baginda Nabi SAW ini telah diketahui oleh rombongan perniagaan Quraisy tersebut. Yang mana rombongan Quraisy itu tuan-tuan diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb.
Ni kita pun pernah dengar lah nama Abu Sufyan. Ni di antara orang yang kuat memusuhi baginda Nabi SAW. Dia ada beberapa abu ni yang dia kuat dalam menentang baginda Nabi SAW. Antaranya Abu Jahal, itu kita tahu kan. Kemudian Abu Sufyan, ada lagi Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Tapi yang masyhur ni yang inilah tuan-tuan. Rombongan daripada Syam tu diketuai oleh Abu Sufyan. Ketika mana Abu Sufyan ini mendengar bahawasanya baginda Nabi SAW dan sekumpulan kaum muslimin cuba menghalangi mereka, maka rombongan Abu Sufyan ini tuan-tuan, dia tak ikut jalan biasa, dia ikut jalan jauh, ikut pesisiran pantai. Maka mereka pun ikutlah pesisiran pantai, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, Abu Sufyan telah mengutus utusan untuk menghantar berita ke Mekah bahawasanya mereka akan dihalang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Maka bila mana utusan itu tuan-tuan, utusan Abu Sufyan sampai di Mekah, sampailah berita itu kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni yang memang orang yang kuat dalam menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ni tuan-tuan, sebenarnya dia menentang baginda Nabi ni bukan daripada Nabi menjadi rasul, tak. Antara yang dendam dan benci dengan Nabi kita tuan-tuan, itulah Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni dia tak suka dengan Nabi ketika Nabi SAW masih muda lagi. Yang mana Nabi kita ni tuan-tuan antara seorang yang kuat ataupun lasak dalam seni bela diri. Tapi Abu Jahal selalu kalah bila mana berpencak silat melawan Nabi SAW. Dan Abu Jahal juga tuan-tuan, dia kecil hati. Sebab apa? Nabi dapat menikah dengan Siti Khadijah. Sedangkan Abu Jahal pernah menawarkan ataupun pernah meminang Siti Khadijah radhiyallahu anha, tapi ditolak mentah-mentah oleh Siti Khadijah. Tiba-tiba pula Nabi kita berkahwin dengan Siti Khadijah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Abu Jahal ni tuan-tuan memang dia ada kebencian yang mendalam kepada Nabi SAW. Bila mana Abu Jahal tuan-tuan mendengar bahawasanya Abu Sufyan ingin dihalangi rombongan perniagaannya itu oleh baginda Nabi SAW, maka ketika itulah Abu Jahal mengumpulkan bala tenteranya yang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, antaranya disebut oleh Imam Ibnu Ishaq, di mana tuan-tuan Abu Jahal telah mengumpulkan jumlah tentera yang jumlahnya lebih kurang 1000 lebih. Ada yang mengatakan dalam 900 lebih, hampir ke 1000. Walau bagaimanapun tuan-tuan, cubaan mereka berjaya. Abu Jahal telah mengumpulkan jumlah tentera yang banyak dan yang ramai tuan-tuan. Dan kalau kita lihat di dalam catatan sejarah ini tuan-tuan, Abu Jahal mengumpulkan 1000 orang bala tentera, di mana di antara mereka 600 orang menggunakan baju besi. Dan kemudian beserta dengan 1000 orang tentera itu tuan-tuan, 100 ekor kuda yang dipakaikan pakaian besi pun jumlahnya sebanyak 100 pakaian besi. Jadi tuan-tuan, 600 berpakaian besi dan kuda sejumlah 100 ekor. Masing-masing kuda tersebut pun dipakaikan dengan pakaian-pakaian besi. Wah, luar biasa tuan-tuan. Bahkan bukan itu saja. Abu Jahal ni tuan-tuan, ketika mana mengumpulkan 1000 orang tentera, dia mempunyai niat. Ini kalilah kata dia. Ini kalilah kita akan tunjukkan kepada tanah Arab dan seluruh dunia bahawasanya kami ni bangsa Arab adalah bangsa yang luar biasa. Abu Jahal tuan-tuan, selain mengumpulkan 1000 orang, dikumpulkan lagi berapa 600 orang memakai pakaian besi, dan kemudian ada 100 ekor kuda dipakaikan pakaian besi. Abu Jahal juga telah membawa bersama-sama tuan-tuan kumpulan penyanyi-penyanyi. Kalau orang Arab ni biasa terkenal dengan tarian gelik lah. Dan kemudian dengan dia punya gendang-gendang dia. Tujuannya apa? Untuk mereka merayakan dan untuk mereka bersukaria untuk menyerang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal mulanya tuan-tuan, Nabi kita tidak mengetahui bahawasanya Abu Jahal itu
menyediakan 1000 orang tentera. Nabi kita tak tahu. Nabi kita tuan-tuan hanya datang dengan beberapa ratus sahabat, lebih kurang jumlahnya 313 ataupun 314 tentera. Nabi tak tahu yang Abu Jahal sedang menyediakan 1000 bala tentera. Akan tetapi tuan-tuan, bila mana Nabi mengutus beberapa orang perisik, sampailah khabar kepada baginda Nabi SAW. Perisik itu menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, rombongan Abu Sufyan daripada Syam dah selamat dah sampai ke Mekah. Rombongan mereka dah selamat. Dan yang lebih menguji kita ya Rasulullah, Abu Sufyan telah mengumpulkan 1000 orang bala tentera untuk datang ke Badar dan untuk memerangi kita. Apa pandangan kamu ya Rasulullah?" Jadi tuan-tuan, perisik menyampaikan kepada Nabi SAW bahawasanya Abu Sufyan selamat dengan tentera-tenteranya ataupun selamat dengan barang-barang perniagaannya. Dan kemudian Abu Jahal datang menuju ke kawasan Badar tuan-tuan, untuk memerangi baginda Nabi SAW dan umat Islam. Umat Islam tuan-tuan jumlahnya hanya 313 ataupun 314. Dan yang bersama-sama dengan baginda Nabi SAW hanyalah 70 ekor unta. Dan kemudian hanya 2 ataupun 3 sahaja ekor kuda. Tadi kita tengok orang Quraisy tuan-tuan, 600 berpakaian baju besi, 100 ekor kuda berpakaian baju besi. Akan tetapi Nabi hanya 70 ekor unta, dan kemudian hanya 2 ataupun 3 saja ekor kuda. Tidak bersamanya pakaian-pakaian besi. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi mendengar bahawasanya Abu Jahal dengan rombongan jumlahnya banyak, sedangkan baginda Nabi dengan rombongan yang tidak berapa banyak, Nabi kita pun bermesyuarat. Ini bijaknya Nabi kita SAW. Baginda Nabi tuan-tuan mengumpulkan sahabat-sahabat daripada kaum Muhajirin dan daripada kaum Ansar. Nabi kita berpidato lah bahawasanya Abu Jahal dalam perjalanan menuju ke kawasan Badar. Untuk apa? Untuk memerangi kita. Jadi bagaimana pandangan kamu wahai para sahabatku? Nabi kita tuan-tuan bertanya dengan para sahabat. Maka tuan-tuan mendengar baginda Nabi mengajukan pertanyaan ataupun bertanya bagaimana kita nak on terus ke tanah ni. Jadi tuan-tuan, sahabat dari kalangan Muhajirin, sebab 2 orang daripada situ tuan-tuan Muhajirin dan Ansar. Nabi pun sahabat dari kalangan Muhajirin namanya Al-Miqdad bin Amir antaranya lah. Beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada kamu ya Rasulullah, maka kami akan teruskan perjuangan kita ini." Maka ya Rasulullah, jangan kita patah balik, kita teruskan sajalah ya Rasulullah. Mendengar jawapan sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin ini tuan-tuan, Nabi kita macam belum berpuas hati. Yalah, Nabi baru dengar sebelah pihak Muhajirin, Nabi belum dengar lagi dari kalangan Ansar. Maka Nabi tanya lagi, "Bagaimana pada pandangan kamu semua? Perlu ke kita meneruskan kita punya gerakan ni? Ataupun kita nak maju ke tidak?" Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bangunlah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Tadi Muhajirin dah bangun, Al-Miqdad bin Amir radhiyallahu an. Kemudian bangunlah seorang sahabat namanya iaitulah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Bangunlah beliau tuan-tuan sambil berkata dengan pidato yang agak panjang, mengatakan bahawasanya, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada Rasulnya, iaitulah kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaulah di depan kami ini ada lautan, Tuan ataupun Rasul masuk ke dalam lautan tersebut, pasti kami pun akan masuk ke dalam lautan tersebut." Maknanya apa? Ya Rasulullah, teruskan sajalah perjuangan ini ya Rasulullah. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi kita mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat dari kalangan Al-Ansar itu, iaitulah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, agak lapanglah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pun bersetujulah untuk meneruskan
perjuangan ataupun melakukan peperangan ini. Tuan-tuan, sebenarnya Perang Badar Kubra ni bukanlah perang yang pertama kali bagi Nabi SAW. Ia adalah perang yang kelima. Telah berlaku 5 kali peperangan sebelum berlakunya Perang Badar Al-Kubra ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah tuan-tuan, Nabi kita pun dengan para sahabat membawa sahabat-sahabat pergi menuju ke Badar. Badar ni tuan-tuan, satu kawasan yang agak jauh daripada kota Madinah. Kalau kita tengok daripada sudut geografinya, Badar ini terletak lebih kurang 80 batu daripada Madinah, ataupun lebih kurang dalam 130 km lah daripada kota Madinah tuan-tuan. Yang agak jauh lah ya. Boleh bayang tak Nabi kita daripada Madinah pergi ke Badar menaiki kuda? Umur Nabi berapa ketika itu tuan-tuan? Nabi kita kan diutus jadi Rasul umur 40. Nabi berada di Mekah ataupun berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Jadi Nabi kita berhijrah ke Madinah tuan-tuan ketika umur Nabi 53 tahun. Berlaku Perang Badar Kubra ini 2 tahun selepas hijrah. Maknanya ketika itu umur baginda Nabi tuan-tuan lebih kurang 55 tahun. Ada tak orang sekarang umur 50 tahun larat naik kuda, melakukan perjalanan naik kuda sejauh 130 km? Ini menunjukkan bahawasanya Nabi kita tuan-tuan mempunyai kesungguhan yang kuat, mempunyai fizikal yang luar biasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sesampainya Nabi kita di Badar tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi sampai di lembah sekian, orang kafir Quraisy sampai di lembah sekian. Dia bertentangan. Orang Quraisy agak jauh sikitlah daripada perigi Badar tu. Nabi di sini hampir. Nabi pun letak kemah di situ, pacak kemah di situ. Ketika sampai di situ tuan-tuan, ada seorang sahabat yang bernama Habbab bin Munzir. Habbab bin Munzir bertanya, "Ya Rasulullah, adakah dengan meletakkan kemah di lembah ini merupakan wahyu daripada Allah ataupun itu daripada pandangan kamu sendiri ya Rasul sebagai helah peperangan?" Sahabat Nabi namanya Habbab ni, dia bertanya, "Ya Rasulullah, letak kemah kat sini ni wahyu dari Allah ke? Ataupun itu perancangan helah perang hanya daripada kamu?" Maka Nabi jawab, "Itu hanyalah helah perang." Maka sahabat bernama Habbab ni tuan-tuan menyuarakan pandangan. "Ya Rasulullah, kalau ikut pandangan saya ya Rasul, kita pacak kemah kat sini kurang sesuai. Nak betulnya kita pacak kemah dekat dengan perigi Badar, dekat dengan telaga Badar. Supaya apa? Bila mana kita dekat dengan perigi Badar, kemudian kita tahu dekat perigi Badar tu ada air, maka kita akan gali beberapa perigi berhampiran di perigi Badar tersebut. Bila perigi Badar tu ada air, kita gali di sebelah-sebelah perigi tu, nanti akan menghasilkan air, maka kita akan cukup bekal minuman. Cukup bekalan minuman kita, dan kita takkan risau kekurangan air. Sedangkan orang kafir pula daripada Mekah itu pasti akan kekurangan air. Jumlah 1000, berapa banyak dia bawa tong air tuan-tuan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi pun menerima pandangan daripada sahabat Habbab bin Munzir tersebut, majulah ke depan. Dan ketika berada di situ tuan-tuan, Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni anshuduka wa'daka wa ahdaka. Ya Allah, saya sangat mengalu-alukan janji dan perjanjian kamu ke atas kami ya Allah. Nabi berdoa ketika berada di kawasan perigi Badar itu tuan-tuan. Nabi berdoa dengan bersungguh-sungguh. Hadisnya ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ketika Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan melihat Nabi kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar pun menenangkan Nabi. "Ya Rasulullah, demi Allah, Allah akan mendengar dan akan mengkabulkan hajat Tuan. InsyaAllah kita akan mencapai kemenangan." Mendengar itu tuan-tuan, maka tenanglah baginda Nabi SAW. Dan di sini tuan-tuan nampak mukjizat baginda Nabi. Apa dia? Baginda Nabi berkata kepada para sahabat, besok kalau berlaku peperangan, dan kebetulan malam Nabi munajat tu tuan-tuan, Khamis malam Jumaat, bersamaan dengan 17 Ramadan. Siang besok Jumaat tu 17 Ramadan.
Dan sebenarnya ini menguatkan kita tuan-tuan, kita beramal pada Khamis malam Jumaat. Ni kalau nak cerita panjang lebar tentang kemuliaan Khamis malam Jumaat ni banyak dia punya ceritanya. Maka hadirin tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, Nabi kita tuan-tuan malam Jumaat tu, Khamis malam Jumaat, Nabi bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menakjubnya lagi tuan-tuan, Nabi menunjukkan kepada para sahabat, besok kalau perang, si fulan tu akan mati di sini. 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 Nabi tunjuk tuan-tuan, pembesar-pembesar Quraisy yang akan berperang besok, sini dia akan mati, situ dia akan mati, sini dia akan mati. Tu dia akan mati kat situ, yang tu pula dia akan mati di situ. Maka hadirin yang dirahmati Allah, baginda Nabi bila mana menunjuk perkara tersebut tuan-tuan, para sahabat, yalah, benda belum jadi tuan-tuan. Benda belum jadi tapi Nabi dah tunjuk. Tapi para sahabat beriman sajalah. Akan tetapi tuan-tuan, bila berlaku besok, berlaku peperangan yang dahsyat tuan-tuan, kita pun tahu walaupun para sahabat ini jumlahnya hanya 313 ataupun 314, tetapi Allah Ta'ala telah menurunkan sejumlah para malaikat membantu baginda Nabi SAW dan umat Islam. Dan apa yang Nabi tunjuk tuan-tuan pada malam sebelum berlakunya peperangan, di sini si fulan yang akan meninggal, di sini fulan tu akan mati, situ akan mati. Bila besoknya tuan-tuan, betul apa yang Nabi tunjuk itu, Masya Allah, luar biasa berlaku. Sebenarnya tuan-tuan, para Nabi ni, mereka telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala besok apa yang akan berlaku. Sekejap lagi apa yang akan berlaku. Tak macam kita. Kita ni mana ada firasat sekejap lagi nak jadi apa. Macam saya ni tuan-tuan sedang bercakap ni, saya tak tahu lepas ni apa akan jadi pada saya. Kita tak tahu. Ni kan kita boleh tengok di dalam Al-Quran surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf ayat 37, kan ada dua orang tu yang bersama-sama Nabi Yusuf dalam penjara. Dua orang datang, wahai Nabi Yusuf, wahai Yusuf, saya mimpi sekian, yang saya ini mimpi sekian, boleh tak cerita pada kami tentang mimpi itu? Nabi Yusuf pun jawab tuan-tuan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya tidak ada makanan yang Allah Subhanahu wa taala yang akan dihidangkan kepada kamu, melainkan saya tahu apa makanan yang akan disampaikan kepada kamu. Maknanya apa? Orang tu baru saji makanan di belakang tuan-tuan, nak bawa masuk dalam penjara. Nabi Yusuf bagi tahu, saya ni boleh ceritakan pada kamu, benda tu belum sampai saya boleh tahu dah apa dia. Maknanya apa? Para rasul tuan-tuan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa itu datang ataupun sebelum peristiwa itu berlaku. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pendek cerita tuan-tuan, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang berperang di dalam bulan Ramadan dalam keadaan Nabi dan umat Islam berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan besar kepada umat Islam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan, jumlah para sahabat yang syahid hanyalah dicatat dalam sejarah hanyalah 14 orang sahaja. Lawan 313 ataupun 314, lawan jumlah 1000, meninggal 14 orang je. Kan ni luar biasa tuan-tuan. Sedangkan mereka orang kafir tuan-tuan meninggal 70. 70. Oh ni 30, 70. Yang meninggal 70 dan 70 ditawan. 70 meninggal, 70 ditawan oleh umat Islam. Bila nampak 70 yang ditawan tuan-tuan, nampak 70 meninggal dari kalangan Quraisy, maka orang kafir Quraisy ni pun lari lintang pukang, patah balik ke Mekah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini tuan-tuan, apa dia? Pertama, umat Islam akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut tuan-tuan ayat kedua, Allah berfirman, ini sebagai motivasi kepada kita umat Islam. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah
ia menyangka, adakah manusia menyangka dengan berkata saya beriman pada Allah mereka tidak akan diuji? Pasti mereka akan diuji. Kita tuan-tuan, bila mana kita berkata saya beriman padamu ya Allah, maka kita tuan-tuan sebenarnya sedang bersedia untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sekarang ni tengah puasa Ramadan, kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi masa-masa PKP inilah tuan-tuan ya. Saya tahu dan saya yakin, ialah ada di kalangan kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita sepanjang PKP ni ya Allah, mengadu kepada kita berat cobaan, hilang pekerjaan, kurang pendapatan, berlaku perselisihan di kalangan keluarga ataupun di kalangan masyarakat dan sebagainya. Akan tetapi tuan-tuan, perlulah kita bersabar. Kerana apa? Setiap umat Islam, setiap orang Islam pasti akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi serta para sahabat, antara ujian mereka dulu itulah antaranya peperangan. Kemudian pengajaran yang boleh kita ambil lagi apa tuan-tuan? Iaitulah perlunya ada syura, perbincangan. Kalau kita nak buat sesuatu tu perlu ada perbincangan. Bincanglah antara ketua dengan anak buah. Bila mana berbincang tuan-tuan ataupun bermesyuarat, saya yakin dia akan menghasilkan satu keputusan yang baik dan akan melapangkan dada antara semua pihak. Kerana apa? Keputusan yang diambil adalah keputusan mesyuarat. Seperti mana tuan-tuan, Nabi bermesyuarat dengan para sahabat. Ni kita ni asal mula nak halang perdagangan mereka sahaja. Tiba-tiba terjadi peperangan. Macam mana? Nak on ke tak nak on, kata Nabi. Maka sahabat kata, maju ya Rasul. Itu daripada Ansar. Muhajirin pun, maju ya Rasul. Bila mana dua-dua kata okey, yang lain semua setuju, maka kata sepakat boleh dapat dicapai. Itu pentingnya kita dengan syura. Dan yang ketiga tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil, iaitulah taat kepada pemimpin kita. Selagi mana pemimpin kita ini tuan-tuan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengajak kepada kebaikan, tidak mengajak kepada kemudaratan, maka kita taatilah pemimpin kita tuan-tuan. Insya-Allah ia akan membawa kebaikan dan memberi kebaikan kepada masyarakat dan juga rakyat. Maka tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, di mana saja tuan-tuan berada, rasanya cukup sekadar ini perkongsian kita pada hari yang berbahagia ini. InsyaAllah tuan-tuan teruskan lagi dengan menonton ataupun follow di Facebook ini tuan-tuan program, iaitulah program Saujana Talk Ihya Ramadan. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah, mengikutilah program ni tuan-tuan. Dia ada beberapa siri dan ada beberapa tajuk-tajuk menarik yang akan dikongsi oleh sahabat-sahabat asatizah yang lain. Saya doakan tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah taala, diberkati hidup dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah taala rezekikan kita dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bertemu lagi tuan-tuan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban.